Alright, so baru-baru ni kecoh kecoh berkenaan dengan influencer yang datang ke tempat gelandangan ni. Asal tujuannya untuk memberi bantuan dan juga motivasi, telah memalukan gelandangan tua ni dengan bertanyakan soalan-soalan yang tidak sepatutnya ditanya di khalayak ramai, dan juga tutur kata serta bahasa yang tidak enak didengar lah, dan juga suara dia yang tinggi tu kan. So macam kita dapat dia menghina gelandangan ni ataupun memperlekehkan gelandangan tua ni lah kan. So, sebab dia dah berumur kan, so macam tak appropriate lah apa yang dilakukan tu. So aku tak tahu apa masalah influencer, orang-orang yang terkenal ni kan. So banyak problem. Kalau kita tengok dulu kan, ini bukan first time, so banyak lagi. So, sebelum ni kalau korang tengok video aku kan, aku ada cerita berkenaan dengan Abang Jad kita yang hilang kan. Lepas tu sekarang ni telah diberi notis bankrupt kerana tidak dapat membayar tuntutan mahkamah terhadap syarikat distributor ni, OWA Resources ni, sebanyak 200,000 sampai sekarang. Tak tahu dekat mana kan, tak dapat dijumpai kan. Misteri saja ya. Aku rasa dia berada di luar negara, dia tak ada dalam Malaysia kot. Dia berada di probably Thailand. Lepas tu Niloufar, masa dia baru-baru kahwin kan, memang boom kan, sekejap kan dia langgar SOP kan, merentasi daerah, pergi kerja katanya ke Langkawi semua tu kan. Masalah juga sekarang dia dah ni senyap sikit kan, mungkin dia dah mengandung kot kan. Diorang kata tengah mengandung sekarang ni, kata-katanya lah kan, sebab dia ada tanda-tanda yang orang perasan kan. So Alhamdulillah kan, tahniah. Mungkin sebab tu dia down sikit kot kan. Yang terbaru, Datuk Sri Vida kan. Datuk Sri Vida ni ada isu juga kan, usahawan kita ni kan. So dia dikatakan tidak ingin membantu orang yang mengangkat bendera putih kan. Itu aku nak apa masalah influencer ni kan. Selalu sangat isu-isu berkenaan dengan diorang ni keluar kan dalam masa-masa PKP ni, atau masa-masa PKP ni lah, masa-masa Covid ni aku tengok banyak diorang punya cerita ni keluar kan. Kita berbalik kepada influencer tadi, usahawan ni. So aku tak tahulah dia ni usahawan apa kan, yang marah orang tua ni kan. Bukan marah, aku rasa dia bukan marah, dia tak marah, cuma gaya dia bercakap tu kan, dia nak bagi motivasi tu, kira dia guna suara yang tinggi lah kan. Tapi untuk orang tua ni aku rasa tak sesuai lah cakap macam tu. Macam budak-budak muda kan, boleh lah. Lepas tu soalan dia pun alamak bro, soalan bro bro kenapa soalan macam tu bro, tengoklah pakcik, audience dia semua orang tua-tua bro, orang muda-muda lah sesuai tanya macam tu kan. Adakah anda merasa menyesal dengan masa yang diluangkan masa muda dulu? Walaupun dia menyesal kan bro, kalaupun dia menyesal kan, dia nak putar balik masa macam mana bro kan. Lepas tu kau pula pergi cakap depan orang ramai kan, kesian lah dia kan. Jangan nak malukan orang depan orang ramai, lepas tu kau pancing dia dengan duit pula tu kan. Aduhai, kalau nak bagi talk, bagi je kan. Kalau orang tak nak dekat kat depan, jangan pancing dengan duit pula kan. Nak suruh orang berdiri kat depan untuk support kau punya talk tu, tak profesional kan, tak profesional, please lah kan. Jangan buat macam tu. Kau nak jadikan dia sebagai contoh dekat orang kat situ kan, bukannya contoh yang terbaik kau nak bagi kat dia. Contoh yang tak baik kan, kau nak tunjuk kat orang bahawa okey, inilah contoh yang tak baik, sebab dia membazir masa dia masa muda kan. Lepas tu dia jadi gelandangan masa tu. Kita tengok dia ni, adakah dia tengah buat sales ataupun dia tengah bagi motivasi talk kan. So kita tak semua orang boleh bagi motivasi talk bro, tak semua. Kalau kau tak ada latihan yang cukup, kau tak ada pengalaman yang cukup kan, maybe lah dia punya tu pengajaran kepada dia kan, mungkin nanti dia akan improve lagi masa depan untuk jadi motivator yang terbaik kan. Itu ya pengalaman untuk dia lah kot kan. Sebab dia bukannya influencer saja, dia usahawan yang berjaya katanya kan. Tu aku tengok tu Malaysia punya usahawan yang berjaya ni. Aku tengok yang empat usahawan tu, empat usahawan yang aku cakap tu kan, semuanya produk kecantikan bro kan. Aku dah cakap lah, kalau kau nak kaya dalam bisnes, kau kena jual produk kecantikan kan. Lepas tu muka kau kena cantik kan. Macam model semua kan. Dia macam apa nama tu, Sajat, kau tengok muka dia kan, macam model tu kan, Niloufar kan. Lepas tu Datuk Sri Vida kan, Datuk Sri Vida. Kau tengok lah dia punya penampilan dia, gaya dia, pakaian kan, pakaian dia kan. Tengok
pakai crown princess macam tu lah. Kalau aku nak jual produk kecantikan, orang tengok wow kan, ada faktor kan. Macam Datuk Ali Shukri kan, aku tengok penampilan dia kan. So memang penampilan tu penting lah kan, kalau kau nak jual produk kecantikan tu kan. Kalau kau nak jadi kaya macam dia orang, apa yang penting kat sini aku nak cakap, kau tak boleh nak label seseorang tu because of dia jadi gelandangan sebab dia malas pada masa muda kan. Kau tak boleh nak assume macam tu kan. So sebab macam aku cakap sebelum ni lah, kaya, miskin, itu semua ketentuan Tuhan kan. Kalau kau rajin macam mana pun tapi Tuhan tak bagi kan, Tuhan bagi kau orang biasa-biasa je kan, orang pertengahan saja pun. Kalau Tuhan tak bagi juga bro, macam anak lah, macam anak kan. Kau usaha lah macam-macam, kau makan ubat lah, pergi belanja berjuta-juta, beribu-ribu buat operation tu operation ni, at the end kau still tak dapat anak. Sebab anak tu rezeki bro, macam harta, macam makanan ni semua rezeki bro, Tuhan bagi kan. Kalau Tuhan kata tak ada lah bro, ada lah kenapa sebabnya Tuhan tak bagi tu kan. Adalah sebabnya kenapa kau tak boleh kaya, adalah sebabnya kenapa kau hanya cukup-cukup makan saja kan. Kau usaha macam mana pun memang cukup-cukup makan aja nasi kau. Dia macam tu lah. Tapi kau tak boleh nak labelkan seseorang pakai handphone dia kaya kan. Kalau kau tengok rumah dia ada aircon dia kaya kan. Kau tak boleh labelkan macam tu. Kalau tengok dia pakai kotor-kotor ke, dia tak ada duit kan. Kalau kau tengok dia macam ni, gelandangan dia sebab dia malas masa muda dia. Kau tak boleh chop macam tu bro, kau tak boleh chop macam tu kan. So maksudnya kekayaan tu, kalau kau rajin ke macam mana ke, tu Tuhan yang bagi bro. Semua tu milik Tuhan bro kan, jangan lupa. Orang yang bagi motivasi talk ni orang yang bertauliah kan, yang ada doktor kan, macam Dr. Fazilah Kamsa ke, ataupun ustaz-ustaz kan, yang tahu tentang selok belok spiritual kan, selok belok sikap manusia, intipati dalam manusia, dia tahu kan. Ataupun doktor psikologi ke, dia berhak memberi motivasi talk. Kalau macam ni, dia ni sebagai seorang businessman kan, ataupun dia sebagai seorang influencer, dia boleh bagi on that topic saja kan, on businessman kan. On businessman, you have to talk about business kan, macam mana kau berjaya dalam bisnes, daripada segi produk, kau tengok costing, macam itulah kan. Kau jangan cakap orang tu malas ke rajin ke, itu tugas-tugas psikologi kan. Ini kalau kau pakar dalam bisnes, kau cerita pasal bisnes, kepakaran kau jangan contoh benda lain kan. Kau terror dalam influencer, macam mana kau nak bagi bagus dalam influencer? Kau bagi tahulah gelandangan tu kan, macam ni kau kena buat, macam ni jadi influencer yang bagus kan. Kata kau cakap bukannya daripada segi rupa kan, so mungkin daripada segi konten-konten kau, orang suka tengok, kau boleh terus jadi influencer, macam tu lah kan. So aku tengok dua tu je kepakaran dia, business dan juga influencer kan. Tapi aku tak tahu lah dia ni usahawan apa kan. Aku tengok dekat Facebook banyak kata Bella kan, Bella So Bella ke kan, iklan dulu banyak dekat radio era tu kan, So Bella entah influencer, aku pun tak kenal lah kan. Kalau macam Nilofa, Datuk Seri Vida tu sebab pernah tengok kat TV kan, kenal lah kan. Datuk Syukri ke, Ali Syukri ke, kenal lah. Ini macam siapa dia ni kan. Bila keluar cerita macam ni baru tapi ada hikmah dia lah kan. Daripada kisah-kisah ni ada hikmah dia. Pakcik ni terbela kan, daripada dulu orang tak tahu dia kan, disebabkan usahawan ni, pakcik ni dah jadi terkenal dan orang banyak nak tolong dia. Ada artis K-Klik apa kata nak bantu dia 50k kan, nak bagi dia 50k kan. Aku nak cakap benda ni buruk kan, tak patut juga kan, sebab ada kesan dia yang membuatkan benda ni jadi baik kepada pakcik tu kan. Pakcik tu secara tiba-tiba telah jadi famous dan popular kan. Lepas tu bernama pun duk pergi cari dia, interview dia. Terkejut aku tengok, bernama aku ingat kan, macam majalah Cak Ayam ke datang kan. Tapi ni bernama bro. Bernama datang interview pakcik tu kan. Dia tanya rasa apa kan, kena marah macam tu kan, cik rasa apa, sedih ke apa kan. Pakcik tu kata saya tak rasa sedih apa semua lah kan. Tapi dia kata betul lah orang tu cakap, kita perlu mengubah nasib kita kan, bukannya mengharapkan Tuhan mengubah nasib kita. Betul, memang betul pakcik. Tapi pakcik dah dah ujung-ujung ni kan, dah ujung-ujung ni susah nak cakap macam tu pakcik kan. Tak kenalah dia punya tempatnya, tak kena dengan audience dia kan. Kau kena
tengoklah audience kau nak bagi tu siapa kan. Kau nak cakap dengan pakcik tu, cakap elok pakcik kan. Tapi kau nak jadi dia example yang teruk dekat depan tu yang tak elok tu kan. Kau tak boleh buat macam tu. Kalau benda macam tu kau kena ambil example lain, example yang bukan orang dekat situ kan. Ataupun kau ambil dekat artikel ke majalah ke, cerita-cerita luar negara ke, contoh kan. So boleh lah sebab orang tu tak ada kat situ kau nak cerita macam-macam wartawan tu, kau cerita lah kan, pandai sikit kan, bijak sikit itulah kita cakap dia bukan motivational punya preacher atau susah lah kan. Memang kesilapan dia lah buat benda tu kan. Dan dia pun dah minta maaf kan, so okey lah kan. Aku dengar pakcik tu dia kata nak bagi 100 kan, tapi sampai kat depan dapat RM50 dia kata pakcik tu kecewa sikit lah kan. Tu okey lah pakcik kan. Dia pun dah kena kompah kan, 1,500 kan, sebab tak pakai mask orang lain semua pakai mask, dia tak pakai mask mungkin nak cakap tu susah kan, tak kau pakai mask kan, tu yang dibuka tu kan. Tapi yalah, SOP tu tak SOP kan, kena lah pakai mask kan. Nasib baik tak kena RM50,000 bukan RM10,000, nasib baik tak kena RM10,000 bro kan. Tapi RM10,000 pun apa sangat kan. Kat rumah ada Mustang kau jual skru Mustang tu dah boleh bayar dah boleh bayar saman ya, RM10,000. Okey anjing orang right. So harapnya benda ni tak berlaku lagi lah. Aku tak tahu lagi kan, masa akan datang kita tak tahu lagi influencer mana, artis mana pula yang akan buat cerita hal-hal lagi kan so stay tuned to my channel. Okay, so I think that's it for today's video. Thank you for watching and I see you again in the next video. So if you like this video, please drop a comment, like and share, and if you can, please subscribe to my channel. Yes, I see you again in the next video. Bye bye.